Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid, yang berbahagia Timbalan Pengerusi, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum, wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'an, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, atau kama qala, hadis sahih rawahul Muslim. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai abqari, iaitu orang-orang yang cerdik. Dia adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ataupun dikenali sebagai Ibnu Umar. Dia ni cerdik, budak cerdik. Kadang-kadang bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duk tanya kepada sahabat-sahabat, sahabat yang lain tak boleh nak jawab, tapi Abdullah ibnu Umar dia ada jawapan. Tapi bila dia nak jawab di hadapan Nabi, dia duk fikir dia ni budak-budak cerdik, dia tahu, tapi dia tak jawab. Dia cuma pergi habaq dekat pak dia, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia habaq kata, cik tahu jawapan hak Nabi tanya tadi ni, tapi cik tak habaq. Pasal apa? Pasal cik segan nak habaq kat orang tua-tua ni, takut orang tua-tua hak lain dia duk berasa mengkam dalam diri. Hang budak-budak hang kacau orang tua-tua nak menyembang macam tu. Dan Abdullah ibnu Umar ni tuan-tuan, cerita dia pernah bermimpi. Satu hari dalam mimpi dia tu, dia dibawa oleh dua malaikat, yang mana malaikat bawa dia dan tunjukkan bagaimana api neraka, dahsyatnya api neraka dalam mimpi dia. Bila bangkit pagi esok, dia pergi jumpa kak dia, iaitulah Hafsah, yang menjadi isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah ni isteri kepada Nabi, kak kepada Ibnu Umar, dan dia anak kepada Umar Al-Khattab. Dia pergi habaq kat kak dia, dia kata, kak, tolong tanya abang Zat. Macam itulah bahasa kita. Abang dia siapa dia? Nabi SAW. Dia kata, kak, ambil tanya abang Zat, semalam aku mimpi aku kena bawa dengan dua malaikat. Dia bawa aku tunjuk api neraka. Dalam hadis tu panjang. Abdullah ibnu Umar, dia nampak malaikat tu tunjuk kepada dia bagaimana pembesar-pembesar Quraisy yang duk lawan agama Islam ni, depa ni kaki digantung dalam api neraka. Dia nampak seorang-seorang. Dan dia pun minta belas kesian kepada malaikat tu. Dia kata, jangan lemparkan aku dalam api neraka ni. Malaikat tu kata, hang jangan bimbang, kami nak tunjuk dekat hang saja. Jadi dia tanya kepada kak dia, Hafsah, pergi tanya Ustaz, abang. Hafsah pun tanya Nabi SAW. Bila Hafsah tanya Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata, sebenarnya takbir kepada mimpi itu menunjukkan bahawasanya Abdullah ni budak bagus, Abdullah ni budak baik. Cuma dia kena menghidupkan amalan-amalan sunat, khususnya malam. Dia jarang duk bangkit malam. Itu takbir mimpi. Kadang-kadang kita main satu mimpi yang buruk, bangkit-bangkit, apalah nak jadi kat aku mimpi buruk ni. Kemungkinan takbir dia di sebaliknya. Tuhan nak peringat kita supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah. Itu Abdullah ibnu Umar. Jadi kak dia habaq kepada dia.
Jadi dia meriwayatkan hadis yang kita baca permulaan daripada mukaddimah kita pada malam ni. Dia kata apa? Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Nombor satu, tuan-tuan kena dengar betul-betul hadis ni. Nabi kata sesungguhnya setiap orang itu adalah pemimpin. Setiap manusia, setiap yang menjadi khalifah atas dunia ni, setiap manusia yang dilahirkan Allah Ta'ala atas dunia ni, dia adalah ra'in. Ni maksudnya dia adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, dan setiap daripada pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabkan benda apa yang dia buat, benda apa yang dia pimpin. Dan Nabi kata fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun ar ra'iyatih. Orang yang diangkat menjadi pemimpin dalam masyarakat. Al amir makna dia umara. Umara ni maksud apa? Maksud dia ketua. Tak kira lah hang siapa, hang ketua masyarakat ke, hang ketua negeri ke, hang ketua negara ke, hang ketua kampung ke, hang ketua dalam organisasi masjid ke, dia disebut sebagai al-amir allazi 'alan nas, yang di bawah dia tu ada manusia yang dia takbir. Nabi kata wa huwa mas'ulun ar ra'iyatih, dia juga akan ditanya dan dipertanggungjawabkan apa yang dia buat ketika mana dia menjadi pemimpin. Tuan-tuan, sebelum nak menerima, nak meminta satu-satu jawatan, kita nak kena fikir, jawatan ni bukan habis dekat atas dunia, tetapi jawatan ini akan berlanjutan dan akan kita diminta bertanggungjawab sampailah akhirat. Kalau atas dunia ni kita dapat selesaikan tugas, kita dapat selesaikan amanah dengan baik, akhirat kita akan selamat. Tapi kalau atas dunia ni pun kita tak selesaikan amanah, kita tidak menjalankan tugas yang sepatutnya kita buat, maka akhirat kita akan lebih susah, akan lebih susah. Dan Nabi kata warrajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun anhum. Satu orang laki-laki yang dia sudah menjadi satu orang suami. Warrajul makna dia satu orang laki-laki yang menjadi suami. Dia merupakan ra'in ala ahli baitih, dia merupakan pemimpin kepada ahli keluarga dia. Tuan-tuan, mana ada keluarga ni, kita sebagai pemimpin, kita sebagai ketua, kita sebagai leader dalam keluarga kita. Kita kena takbir keluarga kita. Bukan takat takbir, satu benda yang kita perlu faham, perlu tahu. Nabi kata wa huwa mas'ulun anhum, kita juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang kita takbirkan kepada keluarga kita. Macam mana kita ajak isteri kita, macam mana kita ajak anak-anak kita, macam mana kita manage keluarga kita, macam mana kita jaga hati mereka, macam mana kita didik mereka dengan agama, semua benda tu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mar'atu ra'iyah, begitu juga dengan isteri, bukan takat bini, bukan takat lelaki je, isteri pun sama. Wal mar'atu ra'iyah, ra'iyah ala baiti ba'liha wa waladih. Begitu juga dengan satu orang isteri, dia juga menjadi pemimpin. Pemimpin kepada siapa? Pemimpin kepada ba'liha, kepada perihal keluarga dia, kepada harta-harta benda yang suami dia punya. Keluarga, apa yang dia perlu pimpin, yang kata bini ni apa, dia kena mentadbir ketika mana suami dia tak ada. Dia menjadi pemimpin nombor 2 dalam keluarga dia. Dan Nabi kata dia juga wahiya mas'ulatun anhum, dia juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang telah dia jalankan dalam keluarga dia. Satu orang bini kena jaga suami, satu orang bini kena jaga anak-anak, satu orang bini dia kena bagi kasih sayang kepada keluarga dia, dia buat ataupun tidak. Benda tu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidih, manakala kita hak jenis duk kerja orang-orang bawah ni. Macam kita orang bawah ni, kita ada sayyid, kita ada ketua, kita ada bos, maka kita juga perlulah menjadi orang yang akan bertanggungjawab kepada ketua kita.
Kalau kita tak ikut, kalau kita ingkar, selagi mana benda tu tidak bertentangan dengan agama, kita ingkar, tuan-tuan sekalian, jawablah kita di hadapan Allah. Pasal apa nak kena jawab? Pasal kita yang request, pasal kita yang pergi minta. Kita minta nak kerja. Bila kita nak minta nak kerja, memang dalam sistem pekerjaan akan ada pekerja, akan ada orang yang di atas. Kita dah minta. Bila kita dah minta, kita tak puas hati pula. Bila kita dah minta, kita duk berasa macam tak seronok pula. Payah Ada pemimpin, ada bos, apa semua. Aku buat kepala aku sendiri. Memang nampak atas dunia ni macam hang betul. Tetapi sebenarnya hang telah melanggar fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga tuan-tuan. Kemudian Nabi secara overall, Nabi kata apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap kita ni, Nabi kata, menjadi pemimpin, maknanya ada sudut dan juga posisi masing-masing. Semua kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini apa kat kita, tuan-tuan sekalian, siapa pun kita, suami ke, isteri ke, anak-anak ke, pekerja ke, bos ke, rakyat ke, pemimpin ke, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tak dapat nak lari. Boleh faham tuan-tuan? Kita jangan duk berasa kita rakyat, kita boleh lari. Bila pemimpin nak jawab depan Tuhan, dak, hang juga akan ditanya oleh Allah. Pasal apa hang angkat dia naik? Pasal apa hang tak angkat dia naik? Sedangkan kalau hang angkat kawan ni naik, dia lagi baik daripada dia ni, agama dia lebih hebat daripada dia ni. Pasal apa hang tak angkat dia? Benda tu akan ditanya. Tak perlu nak tuding jari kepada hang, tak perlu nak tunjuk jari kepada aku, tak perlu. Pasal apa? Pasal hadis Nabi jelas, hadis Nabi clear abang dekat kita. Kalau kita duduk main mengaji, kalau kita duduk perhati elok hadis Nabi ni, tak perlu tuding jari. Maknanya kita tahu keadaan kita masing-masing. Kita yang memilih, maka kitalah yang akan bertanggungjawab. Dia lagu nak pergi ke politik pula pasal apa? Kan? Yang tu pergi cerah mata lagi kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi hadis baru dia nak main ke tajuk kita ni. Riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ni siapa? Dia ni di antara panglima perang. Entah. Bukan nama Sa'ad ni, bukan nama lekeh-lekeh ni. Kadang-kadang dengar nama Haji Sa'ad nampak Allah Batuk Mudin kampung ni. Tak, bukan. Sa'ad ni kemai. Sa'ad bin Abi Waqqas, tu nama tu kan. Dia ni adalah panglima, tuan-tuan sekalian. Dalam dia mentadbir menjadi pemimpin yang penuh dengan keadilan, tu pun ada orang tak puas hati dan buat fitnah kepada dia. Sudah menjadi lumrah pemimpin, menjadi lumrah ketua, mesti ada ya. Dalam handuk buat bagus pun ada juga orang tak puas hati, ada juga fitnah nanti akan mai kepada kita. Itu biasa, itu pemimpin. Sa'ad bin Abi Waqqas, ada satu hadis Nabi SAW, satu orang yang piduk kata kepada Sa'ad. Dia kata Sa'ad ketika mana dia memimpin peperangan, habis-habis perang tu dia tidak membahagikan harta ghanimah kepada kami semua. Dia ambil, dia kaut kat dia semua harta ghanimah, harta rampasan perang tu. Satu. Yang kedua, dia kata pula kepada Sa'ad, dia kata tu Sa'ad bin Abi Waqqas tu, dia ni semayang pun tak betul. Pemimpin apa semayang tak betul? Dia kata macam tu. Tuan-tuan, lepas tu pula di saat itu ada sahabat Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab yang menjadi khalifah. Khalifah panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, Sa'ad mai, ni ada aduan tentang hang ni. Ni cara macam mana pemimpin dia selesaikan masalah. Ada orang mengadu dekat hang, ada orang kata hang telah membahagikan harta ghanimah ni tak betul. Yang kedua, hang ni semayang tak betul. Apa jawab Sa'ad? Dia kata apa? Dia kata soal membahagikan harta hampir tanya sahabat hak lain. Jangan tanya aku, sebab aku yang membahagikan. Kalau tanya aku, kemungkinan aku akan bela diri aku. Lah ni hampir tanya orang lain. Hak mana yang dapat harta hampir tanya mereka. Adil tak adil aku bagi kepada mereka. Yang kedua, hang duk kata aku ni tak betul semayang. Mereka tuduh kata aku tak betul. Aku adalah orang yang salat di belakang Nabi SAW. Sehingga kan aku boleh tahu ketika mana 2 rakaat yang pertama dalam solat Isya Nabi akan panjangkan, manakala 2 rakaat yang kedua dalam solat Isya Nabi akan pendek. Benda itulah yang aku buat. Lalu Sa'ad mengangkat tangan.
Allahumma innahu kadhiban. Ni doa ni tuan-tuan sekalian. Ya Allah, andainya kawan yang tuduh aku, yang fitnah aku, dia berbohong, maka timpakanlah musibah ke atas dia. Boleh tuan-tuan rupanya. Orang duk fitnah kita apa semua ni, kita boleh, ya Allah, kalau dia betul, tunjukkan dia jalan betul. Saat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu kadhiban, kalau dia berbohong, maka butakan mata dia dan panjangkan umur dia. Allahu akbar. Lepas daripada Sa'ad meninggal, kawan yang telah fitnah Sa'ad tu memang betul Allah Ta'ala bagi umur dia panjang, sehingga kan bulu mata, bulu kenin dia tu bulu kenin dia ni sampai tutup biji mata dia. Umur dia panjang. Lepas tu pula bukan dekat umur dia panjang, dia pula dipermain-mainkan oleh budak-budak. Bila dia jadi orang tua, budak-budak duk berkenal dia, duk kata kat dia, saat pergi jumpa dia, dia geletek dia, dia tolak dia jatuh sungai. Dia jadi dulu tu, jadi orang tua yang selalu dipermain-mainkan. Bila orang bertanya dia, pasal apa hang jadi macam ni? Dia kata, usiba, aku diberi musibah oleh Allah Ta'ala bidu'ai Sa'ad, dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas yang dimustajabkan oleh Allah. Jangan buat main tuan-tuan sekalian, nak fitnah orang yang dizalimi. Pasal tu Nabi kata, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu kepada doa orang-orang yang dizalimi. Kita pergi fitnah dia bermunajat kepada Allah, dia mohon kepada Allah. Kalau dia minta supaya dibukakan hati kita, alhamdulillah. Takut dia pergi minta pula, minta bagi Tuhan bagi musibah dekat kita, tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan musibah dekat kita, habis kita. Pasal apa? Pasal Allah bersama dengan doa-doa orang-orang yang dizalimi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, arba'un minas sa'adah. Hidup atas dunia ni, dia kata ada 4 benda yang menjadi kebahagiaan kepada kita semua. Kalau ada 4 benda ni, bahagia. Sa'adah makna dia bahagia. Nabi kata yang pertama, al-mar'atu salihah. Kita dapat satu orang perempuan, satu isteri yang bagus. Dapat bini hak bagus, lega kita. Masjid pun tak nampak dah lepas tu. Dulu waktu duduk bergaduh, duduk nampak muka di masjid sedia. Kadang-kadang tu imam tak main, dia duduk jadi imam. Tengok-tengok elok balik tuan-tuan, tak jumpa dah muka dia tu. Pilihan raya baru jumpa. Betul tak betul? Aku tahu apa nak betul kan? Ada orang duk melawak, kes menikah lebih ni lah kan. Dia kata hikmah menikah lebih ni ustaz banyak. Dia kata, oh kepada dia kata, antara dia Tuhan bagi nikmat boleh tidur berdiri. Rupanya menikah lebih boleh tidur berdiri. Yang kedua, Tuhan bagi nikmat boleh tidur di surau Petronas. Dia kata, tuan-tuan nak menikah seorang pernah tidur surau Petronas? Tak pernah. Cuba menikah 2 orang tidur surau Petronas. Nombor 3 ni, Tuhan bagi kita sentiasa berjaga-jaga. Dia kata, oh takut duk kena takik kat belakang kan. Tak usah ada cari pasal ya. Baik, yang pertama Nabi kata arba'un minas sa'adah. Satu, al-mar'atu salihah. Kita ada isteri yang salihah, lega kita. Ada satu isteri yang duk peringat kita tentang agama. Ada satu isteri yang duk gerak kita malam-malam ni. Bang, mangkit tahajud bang, pukul 5 dah. Kita bunyi tu kira jadilah. Kan? Kadang-kadang hang buat lu, aku lena lambat jadi ni. Tengok wrestling. Jadi lambat lena, aku tak boleh lena malang, buat dulu lagu tu. Tuan-tuan. Kan? Yang kedua, kata Nabi SAW, al-maskanul wasi'. Kita ada satu rumah yang walaupun tak besar. Dalam hadis dia kata wasi' makna dia besar, tapi ada ulama kata rumah yang selesa. Walaupun rumah tu kecil tapi selesa kita duduk. Boleh faham tuan sekalian? Kita duduk masuk dalam rumah, kita berasa tenang. Ni masuk dalam rumah berasa tak tenang, serabut kita. Yang ketiga, Nabi kata al-jaru salih, iaitu kita mendapat jiran yang baik. Bahagia kita dapat jiran hak bagus. Dia start motor, kita dengar-dengar, oh dia pergi dah masjid no. Kita ni hak duduk di rumah ni agak-agak tenteram kan bila jiran kita pergi masjid. Kalau hati manusia ni tak tenteram oh.
Allah, dia keluar pergi masjid tu. Betul bini pula duk peli kat belakang. Duk mendak apa, tak pergi lagi. Ada kau tu pergi dah. Hai, berapa lama tak pergi ni? Lain kali pakai kain pelikat bawa baju pergi. Dapat yang jiran yang saleh. Yang keempat, Nabi kata wal markabul hani, kalau kita ada kenderaan yang selesa. Dia bukan kenderaan besar, tapi kenderaan yang selesa. Maknanya kita masuk, ada motor ni tak buat perangai, selesa kita. Ada kereta tak bocor bumbung dia, selesa kita. Kan? Ada kereta tak gaduh nak tolak ni, nak naik guan tu kena tolak kereta. Oh, sakit kepala kita ni. 4 benda tu bahagia kita. Mari kita hurai satu-satu, tuan-tuan sekalian. Yang kata Nabi SAW sebut tentang al-mar'atu salihah, perempuan yang salihah, isteri yang salihah, nak mai daripada mana? Sebelum daripada kita nak mencari dan juga kita nak meminang satu orang isteri untuk diri kita. Waktu tu nak kena cari dah. Agama habaq kat kita, Nabi habaq dekat kita. Nabi kata tunkahul mar'ah li arba'. Dinikahi perempuan itu dengan 4 perkara, Nabi kata. Yang ni kita nak kena pantau betul-betul. Li jamaliha, li hisabiha, li maliha, li diniha. Mula tengok cantik dia, lepas tu tengok keturunan dia, kemudian tengok harta benda dia, kemudian tengok agama dia. 4 benda tu kita duk tengok. Kita mesti tanya orang. Bila nak minang anak-anak dara seorang, kita akan tanya, hang kenal dah anak dara kampung ni? Dia kata aku kenal. Dak pak dia siapa dia? Kita tanya keturunan dia. Oi, pak dia orang bagus, kaki masjid. Pak dia ni Allah dengan masjid ni cukup buat nikah selalu. Satu. Comel tak dia? Oi, awak tak comel. Mak dia orang Kazakhstan. Dia kata apa tu? Oi, comel dia pak dia kerja apa? Dia kerja apa? Oi, budak ni pun kerja hebat juga. Kita tengok yang tu. Tapi jarang-jarang kita duk tanya tentang agama dia. Kan jarang-jarang kita duk tanya budak ni macam mana dia semayang apa semua. Duk tengok rajin tak duk main masjid ke, kalau waktu tarawih apa rajin duk main. Tu kami tak pernah nampak lagi lah. Habis kan, oi budak ni bagus, dia keluar rumah dengan tudung labuh, dengan stukin dia, Allah bagus, kita dengar pun seronok. Tapi Nabi kata apa? Fazfar bidzatiddin. Kalau kita meletakkan agama di hadapan, taribat yadak, maka selesailah kedua tangan hang. Makna dia hang akan bahagia kalau letak agama. Pasal letak agama, kita akan dapat 3 benda tu. Kita akan dapat kecantikan dia, kita akan dapat harta dia, kita akan dapat keturunan yang bagus. Walaupun dia bukan main daripada keturunan yang bagus sekalipun, dia akan melahirkan keturunan yang bagus. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia dapat orang bagus. Orang bagus mencari orang yang bagus. Ini dijanjikan oleh Al-Quran. At-tayyibuna lit-tayyibat. Orang yang lelaki yang baik disediakan untuk perempuan yang baik. Itu Quran cerita. Bila perempuan yang baik bergabung dengan lelaki yang baik, maka akan keluarlah zuriat yang bagus-bagus. Dan benda ni disebutkan dalam sirah Nabi SAW. Bagaimana kita tengok mak dan juga ayah Nabi Abdullah, satu orang yang pemalu, berjumpa dengan Siti Aminah, yang kita duk panggil Aminah kita duk panggil ni. Siapa dia depan ni? Depan ni kedua ibu bapa Nabi. Abdullah makna dia hamba Allah Ta'ala, dia dengan agama bagus, sehingga kan tuan-tuan sekalian, adik-beradik dia ni duk cemburu kepada dia pasal dia ni baik sangat. Dia bukan jenis kanak-kanak ataupun remaja Arab jahiliah di saat itu. Dia bukan jenis macam tu. Mereka ni suka berpoya-poya, mereka suka main perempuan, mereka suka minum arak, mereka suka bergaduh. Dia bukan macam tu. Dia orang bagus. Sebab tu nama itu memberikan kesan kepada orang-orang yang telah diberikan nama. Kita nak panggil orang, kita nak letak nama orang pun kena letak hak bagus-bagus. Abdullah, kita panggil Abdullah. Panggil Abdullah bagi penuh. Ni duk panggil lah ya. Ada nama lah kot ni. Lah, duk lelah kot tu. Buh nama tu biar ada makna. Nak panggil biar ada makna. Yang tu baru betul. Pasal itu doa yang telah kita panggil kepada dia. Dia menikah dengan siapa? Dia menikah dengan Aminah. Aminah ni siapa? Aminah ni orang yang dipercayai. Aminah ni orang yang boleh jaga diri dia. Aminah ni orang yang beriman. Aminah ni orang yang bagus. Pasal itu nama dia Aminah. Mai kampung Almak dia panggil Minah. Nak bagi melawak Minaci pula dia panggil jelas tu. Dan nampak tak?
Tu nama tu. Aminah, panggil Aminah betul-betul. Orang yang dipercayai, orang yang diberi tanggungjawab, dia boleh jaga. Itu makna dia. Keluar siapa tuan-tuan sekalian? Muhammadur Rasulullah. Keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ni, makna apa Muhammad? Yang terpuji. Kita duk sebut Alhamdulillah. Hamdu tu, hamidah tu, itulah asal kepada perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi kita nak cari yang tu. Dapat anak yang, dapat isteri yang salihah, insya-Allah zuriat juga akan keluar zuriat yang salihah ataupun yang saleh. Jadi tuan-tuan sekalian, empat benda tu kena cari. Lepas ni tengok betul-betul. Zaman sekarang nak kena balik kepada agama. Silap-silap pi Minang, habis kita. Silap-silap pi Minang, sekap jarang kita Minang, tuan-tuan sekalian, merana kita. Yang tu yang kita takut. Saya dah ulang 2-3 kali. Ketika mana zaman Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar pernah ada orang mengadu kepada dia tentang seorang budak yang ketegak, yang tak mau dengar cakap mak dia, cakap ayah dia. Ayah dia bawa mai jumpa Umar. Pasal apa? Pasal budak-budak ni depa kalau dengar Umar depa takut. Macam kita lah nak bawa, ingat aku bawa pergi polis. Contoh lagu tu lah, dengar-dengar senyap tu ya. Jadi bawa budak ni pergi jumpa Umar. Bila jumpa Umar, ayah dia habaq kata, wahai Umar, tolong Ustaz nasihat anak saya, dia ni ketegak betul-betul. Macam-macam saya buat kat dia tak mau dengar. Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Dia kata, hai budak, pasal apa hang tak dengar cakap apa hang? Sebelum tu Umar, ni budak cerdik. Sebelum Umar nak bagi hukuman dekat saya nak tanya Sayyidina Umar. Saya derhaka kepada pak saya, itu tuduhan dia. Adakah pak saya boleh derhaka dekat saya? Tuan-tuan nampak tak? Pernah tak pernah anak kita kata kat kita macam tu? Kita kata hang anak kurang ajar betul. Saya kurang ajar, ayah tak kurang ajar dengan saya ke? Dia boleh menyepak. Benda ni pernah ditanya pada zaman Sayyidina Umar. Budak tu ditanya Umar, wahai Umar, yang kita duk dengar seorang anak derhaka kepada pak, derhaka kepada mak, boleh tak boleh seorang bapa derhaka kepada anak? Umar menjawab soalan budak cerdik ni. Umar kata boleh. Seorang bapa boleh derhaka kepada anak. Macam mana? Tuan-tuan tengok, ada 3 benda yang Sayyidina Umar sebut. Saya nak sebut lah, tak apa nak berani sebut ni. Lagi balik saya kena di rumah. Nombor 1, apa dia? Iaitulah Umar kata, seorang bapa akan derhaka kepada anak sekiranya dia tidak mencari ibu yang baik kepada anak dia. Tu dia punca dia. Dia bukan tangkap muat saja. Bini ni bukan boleh jumpa aku tepi jalan, tuan-tuan sekalian. Ni jumpa aku tepi jalan, tengok cinta apa semua, kira jadi. Jangan. Cek betul-betul. Pasal apa? Pasal dia ni nak jadi ibu kepada anak-anak kita. Dia nak belak mereka ni. Kita tak ada, dialah yang akan mentadbir. Dia jumpa kita, dia seronok dengan kita. Itu benda tu. Tapi oleh kerana duk tangkap muat hari ni, tuan-tuan sekalian, yang ni yang jadi porak peranda dalam masyarakat kita tu. Baru nak keluar perkataan menyesal, Allah, kalaulah aku tak ambil hang dulu, aku pergi ambil orang lain, aku tak jadilah lagu ni. Ini masalah dia. Nombor 1. Balik muhasabah tengok. Jangan duk bercerai pula lepas ni. Kan, tak kira balik aku betul-betul aku jumpa hang itu kat mana, buah flower kan. Kata, iyalah waktu tu hang duk mengaikan, aku pun duk mengaikan, kata. Kita pun tak sembahyang asar waktu tu. Kan, macam mana tu mengai hang lempak-lempak bokai tu kena hidung aku, lepas tu hang buang mata kai di hidung. Dia jadi melawak lagu tu pula. Lepas tu menikah. Kan, rupanya 2 kali 5 ya. Yang pertama, yang kedua, seorang bapa akan derhaka kepada anak andainya dia tidak meletakkan nama anak yang baik. Derhaka. Balik muhasabah tengok anak-anak kita nama apa. Kok nama pelik-pelik sampai kita pun tak tahu nak sebut. Duk kira duk ambil di internet dia nama, jaga elok-elok. Kita nak kena jawab depan tu. Kita akan jadi bapa yang derhaka. Yang ketiga, seorang bapa yang derhaka kepada anak, dia tidak memberikan ajaran Al-Quran kepada anak-anak dia. Ni punggah kita ni. Balik muhasabah tengok tuan-tuan, perempuan sekalian, dengan anak kita duk perambat nak suruh pergi mengaji Quran. Dah, yang kita duk perambat guru Quran yang ajak anak kita mengaji.
Balik-balik main dia kata, ayah cik tak pergi mengaji dah, awak bersepak ustaz tu pergi tibai saya. Oh, ustaz tu tak kenal tu ayah kampung Almar ni. Turun-turun pergi panggil ustaz tu, ustaz jangan duk tibai anak saya, takat mengajar sudah lah, awak besar sangat ke salah dia. Nampak tuan sekalian, ustaz tu pun dia sepak sampai terkeluar kepiah-kepiah ustaz tu. Tuan, kita akan menjadi manusia yang rugi serugi-ruginya andainya soal agama kita tidak titik beratkan. Boleh faham tuan? 3 benda ni, balik muhasabah, ada tak ada? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak habis hadis ni San. Kemudian Nabi kata wa arba'un minasyaqawah, dan ada 4 benda yang tak bahagia kalau ada dekat kita ni, celaka diri kita. Yang pertama Nabi kata apa? Nabi kata al-jarusu, kalau kita dapat jiran yang tak bagus, jiran yang teruk, dia pun dengan kita lebih kurang sama, kita dah tak bagus, dapat dia pula lagi tak bagus. Waktu maghrib kita duk keluar nak pergi ke masjid, dia duk kira duk basuh kereta. Haji mana haji masjid ke? 30 tahun dah duk tanya haji mana haji masjid. Kita pun kata pergi kubur malam ni, geram sangat tuan sekalian. Dia pun ceruk ayam kita melawak kasar kata. Tuan-tuan, pening kepala kita ni. Cerita je. Kita nak keluar mai ke masjid tuan-tuan sekalian, depa pula pi sambut birthday pula haji ni. Haji ni tak pi masjid pun, sambut birthday yang 87 tahun punya birthday. Kan dia pun berjalan rompongan kora dah keluar nak pergi tutup lilin. Buih pun tak keluar angin dah, keluar bunyi ya. Keluar lagu tu ya. Orang lain tolong buih. Haji mai makan haji. Makan apa aku nak pergi masjid ni? Allah dan tuan-tuan, tak sakit kepala kita? Sakit kepala dengan duk main duk cerita di masjid, aku tak boleh lah depa ni, Allah waktu maghrib dulu hingak lah apa, aku tak boleh. Sakit tak sakit tuan? Pening kepala kita ni. Kita pun sajalah dah bagi flyers kat kita apa semua ni, ada jadual apa saja pergi bagi kat dia, kok terbuka hati dia. Dia pergi bungkus buat nasi lemak. Oh, kacau kalau dapat macam tu. Boleh faham tuan sekalian? Sakit mata kita ni duk tengok kelakuan depa, duk tengok perangai depa. Kita dah tegur banyak kali pun satgi duk bergaduh. Bila kita ajak mai jom pergi masjid, malam ni ada kuliah apa semua, tak apa api lah dulu. Hampa tak apalah, hampa ahli syurga. Debuh lagu tu pula. Tuan-tuan, kena lagu ni sakit ni. Kita nak tegur, Allah, tegur dah 3 kali satgi bergaduh. Bila tak tegur, kita duk makan hati. Ni, nak kena cari jiran hak betul-betul elok ni. Yang kedua, Nabi kata wal mar'atu su, kalau kita dapat satu orang isteri yang buruk perangai, tak mau ke agama langsung, tuan-tuan sekalian, ajak semayang pun tak mau, ajak semayang jemaah tak mau. Selalunya kita duk dengar cerita suami je tak mau. Kan? Ada orang duk main habang. Apa? Kata saya teringin nak semayang jemaah dengan suami saya, tak boleh ustaz kata. Duk pipi habang kata, abang kan tengok dia pun dah ambil ke sejadah nak hampak, kita pun pergi hampak belakang dia, dia tengok-tengok kita, mayang lu dia kata, dia pergi duduk lagu duduk tengok TV. Kan? Ada sekali tu dia tahu ustaz dia tengah semayang, saya pun semayang sekali dengan dia. Cantik lah duduk belakang tu. Lepas tu rokok, saya pun rokok. Lepas tu duduk rokok tu, bangun-bangun tengok hilang lah. Pasal dia rokok, dia perasan ada orang ikut belakang. Ada jenis hak suami jenis ni. Tak tuan? Waktu PKP tu dia keluar perangai kita tu. Sebab tu duk honggak pintu pagar masjid nak semayang raya di masjid. Pasal nak kena semayang di rumah semayang raya tu. Oh naya. Bini pula tahu kita nak baca ittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Bini kita tengok, dia bunyi berhenti tu khutbah tu. Betul tak tuan? Pegang khutbah pun tengok dia pun, jangan duk tengok aku, hampir tengok ke lain dia kata. Dia tengok Allah, anak abang takwa apa, subuh tadi pun hang pukul 8 heboh kat kita lagu tu, mayang raya apa. Kita nak abang macam tu ke? Yang tu yang duk marah jawatan kuasa masjid, duk tutup masjid tu. Duk di rumah lagu tu. Duk di rumah duk kena tegur. Bila kita nak semayang jadi imam, bini kata lah semayang tarawih ni. Dia balun qul huwallah rakaat pertama, rakaat kedua habis 20 rakaat qul huwallah tu ya. Fatihah langsung tak baca, pasal lupa. Ketak punya pasal. Tuan-tuan, baru kita tahu rupa-rupanya lepas dalam waktu PKP tu, nasib baiklah kerajaan bagi kat kita PKPB lah, PKP apa-apa semua kan. Kalau tidak lagi sakan kes cerai pun banyak. Kes cerai pun banyak. Pasal apa? Pasal dia tahu perangai yang sebenar, perangai bini dia, perangai dia pun dia tahu yang sebenar. Duduklah rumah nak buat apa? Duk kira nak sabda ya.
Okey, duk kira nak makan ni, sekali kita nak makan apa pula. Bini pun bebel lagu tu. Kita sekali kita makan menampak pula abang ni, kata tak larang nak masak Oh, sat-sat masak, belah rebau pun tak teruk meter ni. Dia bubuh lagu tu. Kawan ni dengar rebau hang, natang lain nak boleh sebut rebau hang jangan sebut tu. Pasal apa? Pasal Tok Wan ku orang panggil dia rebau. Bergaduh. Tentang pasal nak? Duk main mengadu di pejabat agama ni pasal PKP punya pasal. Tiba-tiba bila dilonggarkan, bagus balik. Kan? Kita tahulah diri kita yang sebenar. Pasal itulah PM kita pun dah sebut kan? Dia dah sebutlah kita tahu situasi kita. Kita yang tahu waktu PKP ni. Rupanya aku tak boleh duduk di rumah no. Jadi imam pun tak boleh ketang. Yang hang duk condemn tu imam masjid pasal apa? Betul tak? Tu imam ni baca khutbah apa berketang-ketang ittaqullah tak jumpa-jumpa, kena kita baca hari raya tu. Lepas tu pergi sujud kat kaki tu imam minta maaf banyak-banyak. Pasal apa? Rupanya teruk baca khutbah. Tu imam baca ramai-ramai. Saya baca depan bini saya, anak saya 2 orang. Anak saya terberak gelak kat saya. Anak terberak lopak boleh baca khutbah anak. Apa? Pak baca khutbah nikah, silap dia baca. Bukan khutbah raya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, yang kedua ni dia habaq apa? Kalau kita dapat almar'atu su, kalau kita dapat isteri yang tak ni sakit kepala kita, sakit kepala. Kita main ke masjid, balik-balik rumah duk melengkang depan TV lagi. Mampu kita. Kan lagu duk melengkang lena depan TV pasal dia tengok cerita 7.30 apa? Cerita Rama ke apakah? Makin tak mayang ni dia mula korba lah, dia buat muka korba lah. Hang dah lah pakai baju aku, baju pagoda kita dia balas pakai. Hang dah lah pakai baju aku, hang mayang dah hari ni. Nak mayang, dia bunyi ke tu nak mayang, dia lagu duk lena balik pula dah. Kita pun nak marah pun sayang ya. Kalau marah pun lagi dia marah balik, tidur di luar kita. Pasal dia pun biasa juga dia jegil mata depan kita. Kan? Di masjid ni kemai tak sangka dah duk sembang. Saya ni ustaz kalau dengan bini saya tak bagi muka memang balik-balik rumah jadi anak kucing. Murung tu ya. Dia tak boleh tak? Balik ni aku nak abang kau ni ustaz ada sebut apa semua. Dia tak sebut apa? Dak amboi melawak tak boleh. Lagu tu ah. Boleh ke? Saja buat ni ponti away. Yang ketiga wal maskanud dayiq, kalaulah rumah kita tu rumah yang tidak ada cahaya Allah Ta'ala, hidupkan rumah kita dengan cahaya Allah. Semayang tuan-tuan sekalian, baca Quran dalam rumah kita, ajak anak-anak kita baca Quran, bangun tengah malam, insya-Allah kita tidak akan rasa sempit duduk dalam rumah kita. Tapi kalau dalam ni dia kata maskanud dayiq, makna dia sempit daripada rahmat Allah. Sakit kepala kalau masuk rumah pula berterabak tuan-tuan sekalian, sakit kepala. Dengan anak-anak pula ramai, dengan bini pula baju macam-macam lah kita pun. Kain pelikat sagi duduk di pintu depan, kain pelikat kan, kain batik sagi duduk atas TV, macam-macam lah. Bantai anak pergi duduk atas kipas bantai kan, dengan pijak botol susu. Allah, dia jadi serabut tuan-tuan sekalian. Tapi yang kita nak apa yang serabut ni macam mana? Iaitulah hilangnya nur ataupun cahaya Allah, yang tu yang paling kita takut. Nabi kata wala taj'alu maqabira, jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai maqabir, kubur-kubur. Pasal kubur ni sunyi, kubur ni sepi. Macam itulah rumah kita. Bila rumah kita sunyi daripada solat, sunyi daripada bacaan Quran, sunyi daripada kasih sayang yang mengingatkan kita kepada agama, maka jadilah rumah kita sebagai kubur. Dia akan merasa sempit. Boleh tuan balik rumah, semayang juga di rumah. Kadang-kadang kita balik kerja tak dan nak main ke masjid, semayang di rumah lah, jadilah imam. Boleh faham tuan sekalian? Challenge sikit diri kita ni. Aku hidup dekat 70 tahun tak pernah jadi imam ni. Kaya-kaya komat, dia kata. Bini pun kata, betul ke? Dia buat lagu tu ya. Lipatkan jadah balik aku mayang masjid lah. Kena lagu tu ya. Oh tuan-tuan, jangan buat pasal. Jadi imam dia pun bukan mudah. Bukan mudah nak jadi imam. Tuan-tuan ingat mudah ke? Tuan-tuan imam apa semua ni? Sawu sufufakum rahimakumullah. Dia pun kali belakang lagu duk tengok. Tuan-tuan ingat mudah ke? Oh payah tuan sekalian. Kali pertama nak boleh jadi imam tu, Allahu Akbar, dengan suara bergetar apa semua, apa dia suruh aku nak baca tu, tak main Fatihah tu, tak main. Orang tu lama dia baca doa iftitah panjang dia ni. Habis-habis tanya doa apa panjang tu dia tak tahu dia tak.
Oh, panjang nak jadi, tambah jadi imam di rumah. Tuan-tuan try tengok jadi imam di rumah. Bini duk ada belakang apa semua, bini duk tunggu lama. Kita tak jumpa Fatihah sampai bini berkata Fatihah, Fatihah, barulah bunyi. Sebaik dia peringat. Kalau dia tak peringat, mampus kita. Yang keempat, kata Nabi SAW, kalau ada benda ni, maka celakalah hidup kita. Kita tak senang dengan hidup kita. Al-markabusu, iaitulah kenderaan yang teruk. Ada motor tu pun nak kena start 3-4 kali, tak bunyi cucuh pula apa orang panggil, cuci pelak dia kan, cuci pelak katuk lah, tonyoh dengan teh pasiang lah apa semua kan. Oh, sakit. Ada kereta pun tuan-tuan sekalian, kereta pun dengan bunyi dis dia, sambil berjalan tu bunyi, tahu dah kata Tok Haji Bakhil ni lalu kan, dengan macam-macam lah. Oi, sakit kepala kalau ada kereta haji ni macam tu. Carilah hak selesa, bukanlah cari hak besar ataupun kaya, dah cari hak selesa. 4 benda tu. Muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan sekalian, sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata, inna dunya mata'un, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihah. Dan dunia kan, jadi Nabi habang dunia ni indah, sebaik-baik keindahan wanita yang salihah. Mari kita tengok sikit dengan masa yang ada, apakah hak dan kewajipan suami ke atas isteri. Sekali kita cerita sikit hak dan kewajipan isteri ke atas suami. Kan kita tengok. Yang pertama sekali, yang kata suami dia berkewajipan memberikan nafkah kepada isteri dia. Nafkah ni dia ada 2. Nafkah zahir, nafkah batin. Zahir ni apa? Seperti mana makanan, seperti minuman, seperti pakaian, seperti tempat tinggal, dengan cara yang baik ataupun cara yang halal. Yang ni yang kita takut ni. Kita dah ingat betul dah, kita cari rumah bagi dekat dia, kita beli baju bagi dekat dia, kita bawa balik makan bagi dekat dia. Nak kena tengok daripada sumber yang mana. Kalau sumber hak elok, itulah yang dituntut oleh agama. Takut sumber yang tak elok, daripada duit nombor ekor ke apa kan. Kita ni jenis sport tutu cukup. Tahu sport tutu kan, sport tutu tu Pak D tu macapai ke apa, gambar kuda tu ada tu kan kan jenis-jenis macam tu. Awak balik bagi kat dia pada semua. Jangan rasuah jangan duk ambil. Kita hak kerja ni tuan-tuan, kerja betul-betul, masuk pukul 8 keluar pukul 5, buat kerja betul-betul. Ni tak pernah duk ada pukul 8 duk suruh kawan tolong paskat, kita pukul 10 nanti baru main. Lepas tu kelang kabut balik pukul 3, lagi tolong kawan tolong paskat pukul 5, tahu balik makan pagi. Tu kalau isteri kadang-kadang tak boleh nak dengar cakap kita, anak-anak kadang-kadang ketegang. Pasal apa? Pasal Nabi dah habaq dalam hadis. Nabi kata kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, neraka lah tempat dia. Oleh kerana darah daging yang tumbuh daripada benda haram tu lah yang menjadi musibah dan ujian balik mai kat kita. Isteri tak dengar kata, anak-anak tak dengar kata, kita kena muhasabah balik lah. Pasal apa anak aku tak dengar kata ni? Anak aku tak larat dah nak hantar ni pergi mengaji sekolah agama lah, mengaji sekolah biasa ni, macam-macam dia buat, bergaduh dengan guru lah, apalah macam-macam kan. Mengaji pula sekolah agama pula, mengaji sekolah agama dengan cikgu dia bergaduh. Kereta cikgu bukan dia buang angin tayar dia buang angin tayar, gagah lagi lah. Cikgu tengok Allah, kena pancit dah tayar aku. Tayar tak ada, dia bubuh kecil bata ya. 4 tayar dia sudah jual, tayar cikgu. Oh tuan-tuan, hak jenis lagu tu sakit kepala kita ni. Lepas tu guru besar pula abang ni, apa nama Haji, main ambil anak. Pasal apa? Dia kunci saya dalam bilik ayam. Dia kunci kita, cikgu besar dalam bilik ayam. Tak naya tuan sekalian. Oh, sakit kepala kita kan. Saya pernah cerita, lama lah cerita ni. Kalau tuan-tuan ingat saya main waktu duha cerita ni kalau tuan-tuan ada waktu duha, bila saya main dulu, lama lah, 5 tahun 6 tahun dulu kan. Seorang Tok Haji ni sakit kepala dia dengan anak dia. Lepas tu pula duk bincang-bincang dengan bini dia macam mana dengan anak kita. Hantar pergi sekolah menengah biasa, dia jadi kalut, bergaduh kawan apa, pengaruh dengan kawan. Hantar pergi sekolah agama, dia pergi kunci cikgu dia. Lah kali pergi hantar pergi pondok tuan sekalian. Pondok belah mana? Belah Kelantan ke belah mana? Sebab belah-belah sana jenis pondok satu-satu ni hak tak ada api ni, duk guna apa? Guna lilin ya, guna pelita minyak gas ya.
3 bulan Tok Guru pondok telefon, Haji main ambil anak pasal apa? Dia bakar pondok je. Oh tuan-tuan, sakit kepala. Boleh lagu tu balik main hampir bakar pondok apa-apa. Dah mana cik nak tahu lah, kata cik nak baluk rokok dah ni saya terbakar lah kata. Rupanya dia baluk rokok dompak dia. Tuan, sakit kepala kita jenis macam tu ni. Muhasabah balik. Pasal apa jadi macam tu? Kita dah fikir dah, aku dah bagi rezeki yang halal. Mungkin Tuhan nak uji kita. Pasal kita dulu pun memang kita jadi ujian kepada mak pak kita. Kita dulu ni. Apa yang kita buat dekat tak buat kat mak pak kita? Kereta Datsun dia. Contoh kereta Datsun lah. Kalau ada kan Datsun kana dia tu. Dia sikit punya duk jaga. Malam tu dia lena, kita tolak pelan-pelan dengan kawan, kita pun bawa jatuh sungai. Kita tinggal lagu tu ya. Pak kita keluar, pergi mana kereta aku? Tok Haji kereta duduk dalam sungai. Rupanya kita yang bawa pituk dalam sungai. Tuhan uji kita hari ni. Macam mana peritnya mak pak kita jaga kita, macam itulah kita nak jaga anak-anak kita. Boleh faham tak sekalian? Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah. Itu nombor 1. Bagi daripada segi zahir, daripada segi batin, tuan-tuan sekalian, batin ni dia bukan kira atas katil ya. Batin ni iaitulah kasih sayang kita bagi kat dia. Ucapan-ucapan yang baik kita bagi kat dia. Berterima kasih kepada isteri kita. Itu suami. Tuan-tuan pernah buat lagu tu tak? Malik malam ni try buat tengok. Dia pun penyepak cuma ya. Masih ya. Dia kata tak pernah terima kasih. Dia mencekak kita. Abang nak menikah seorang lagi kah? Buat pasal. Aku nak terima kasih kat hang pasal ustaz suruh. Terima kasih. Ni dah apa yang isteri kita buat tak pernah appreciate. Kata orang putih. Tak pernah hargai, tuan-tuan sekalian. Kan? Kita kira kalau dia tanya kita tu jawab tu ringkas-ringkas ya. Abang nak makan ke? Tu kira kemas ya. Tu ayah besar. Tuan sekalian, oh kira kemas dia tu. Bagi penghargaan dekat dia isteri kita. Pasal apa tuan-tuan? Pasal waktu sakit kita siapa jaga? Cuba jawab tengok. Tok Imam jaga tuan-tuan ke? Tok Imam boh kayu 3.2 ada lagi kat belakang. Kita tak boleh lena batuk mangkit tengah malam. Siapa yang tak boleh lena tuan sekalian? Bini kita ni lah. Dia lah pergi cari minyak tosahan, pergi cari minyak panas warna merah, pergi cari minyak tomoy warna kuning tu, duk urut belakang kita, duk ulung belakang kita. Kita pun duk belahak apa semua. Abang okey ke abang? Tak lena yang kata perempuan kita ni. Tak pernah angguk pasal apa? Dia duk urut kita. Cuba dia yang batuk demam lagu tu. Agak-agak kita nak urut dia ke? Oi, hampir pi batuk di luar aku nak lena, tak boleh. Betul tak betul? Bukan saya, tuan-tuan lah, saya tak. Ambil lena, apa ni aku nak lena hantar pergi suruh aku nak pergi masjid. Dia pula pergi tidur di luar atas sofa di luar tu. Tuan-tuan, Allah tidur tu, dia lah pergi makan apa nama madu sendiri, ambil minyak sapu dada sendiri dia. Kita ada fikir ke benda tu? Tak pernah ada fikir. Pasal apa? Pasal ni, garang punya pasal kita ni. Ya Allah, sudah-sudah tuan-tuan sekalian. Ni benda ni kalau dia minta depan Tuhan, mampu kita. Kalau dia minta depan Tuhan, ya Allah, suami saya bagi nafkah zahir, alhamdulillah. Apa batin dia tak bagi kat saya. Apa pula batin aku tak bagi kat hang? Dia kata aku tiap malam kopi apa aku duk makan dia kata. Kan? Kopi gajah Sepanyol ke dia panggil ke apa ke? Kopi lembu Sepanyol. Tuan-tuan tengok lembu Sepanyol, lu kira nak pi ya. Makan tu dia berasap dengan luang hidung apa semua. Dia keluar kira dinding pun dia belah pecah. Kan? Contoh lagu tu. Hak tu tak batin aku tak bagi kat hang lagi ke? Dia kata yang tu bukan batin, hak tu batin lah juga dia kata. Kan? Hak tu ikan batin. Contoh gitu lah. Ni cakap yang bagus. Tuan-tuan tengok macam mana yang kata Nabi SAW bersama dengan isteri dia. Hatta dengan Khadijah sendiri. Tuan-tuan jangan tengok dengan Aisyah. Aisyah memang dia pasal Aisyah muda. Dengan Khadijah, dia sembang dengan Khadijah, dia jaga Khadijah walaupun Khadijah lebih berumur daripada dia. Maknanya Khadijah ni apa yang jatuh tak? Saya rasa seorang tikui ni. Ada tikui tak? Tak ada. Jatuh tak itu kan? Tuan-tuan, mengusik apa masjid tuan-tuan ni. Jangan buat begitu. Saya pergi Lahang Tembun, itu masjid Lahang Tembun, kalau dia dengar marah kat saya. Lahang Tembun, masjid ada 2 tingkat. Saya duduk ceramah, budak-budak banyak duduk main meja. Duduk main meja aku atas tu. Panggung-panggung duduk nampak meja, jatuh atas kepala aku mati. Budak tu kata, ni tuan-tuan ni ada hantar bawah tak aku no? Kau tuan-tuan bagi alamat untuk nak berhenti dah kan? Saja duk pergi lepas hamster ke apa kan duk kacau saya, bagi saya berhenti awal. Dah.
Ada okey, kita lajak sikit lagi. Lagi mana tuan-tuan tak kencing lagi okey. Tidak nak kena cuci kapet masjid pula. Tuan-tuan, Nabi SAW dengan Aisyah tu memanglah pasal Aisyah wanita muda. Aisyah ni isteri muda. Dengan Khadijah, tuan sekalian. Walaupun Khadijah tu umur lebih daripada Nabi, tapi Nabi memandang Khadijah tu sama umur macam dia. Dia tak nampak wajah orang panggil wajah kedut Khadijah, dia tak nampak. Yang dia nampak Khadijah ni sama umur macam dia. Nikah waktu umur 25, Khadijah 40, dia tak tengok 40 Khadijah, dia nampak Khadijah 25. Tuan-tuan nampak tak? Macam tu dia jaga. Allah. Orang perempuan ni dia bukan nak apa pun, dia nak ucapan terima kasih. Yang tu aja. Dia telefon kita, bang, puasa demam bang. Makan ubat lah. Lagu tu kita ni. Bukan masalah makan ubat. Masalah dia nak tahu pasal apa, kena apa. Yang tu dia nak tahu macam mana ambil berat tentang dia tu. Tuan, bolehkah? Tak, bukan pasal saya takut ke orang perempuan. Kan? Pasal itulah hakikat dia. Baik, dua benda tu. Sebab Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi kata, engkau, yakni suami, harus memberikan isteri kamu makan ketika mana engkau makan. Apa yang kita makan, dia kena makan. Dan harus memberikan kepada pakaian jika engkau berpakaian. Apa yang kita pakai, bagi kat dia pakai. Kita baju mahal, dia pun mau dapat baju mahal. Boleh faham tuan sekalian? Itu Nabi abang. Jangan engkau menempeling wajah dia, jangan duk tampak di muka dia. Walaupun dibenarkan untuk kita nak pukul kalau dia berlaku nusyus dan derhaka pada kita. Kan ada 3 benda dalam surah An-Nisa. Kan ketika mana fahjurhum, kan agama suruh, Allah Taala suruh, kalau dia ni tak dengar kata, mula bagi nasihat dulu. Tak dengar kata juga, maka kita pisah ke tempat tidur. Bila tempat tidur pisah pun dia tak berubah juga, waktu tu kita boleh pukul dia. Tetapi jangan pukul di muka, pasal muka ni tempat yang mulia. Sama juga macam anak-anak, sama juga macam budak-budak. Jangan sepak di muka mereka, tuan-tuan sekalian. Kajian menunjukkan dalam kitab kitab Dr. Sa'ad Karim tu, dia ada abang cerita dia nasihat-nasihat kepada budak-budak sebelum budak-budak tu jadi derhaka. Antara dia jangan sepak di muka. Pasal apa? Kalau sepak di muka, dia akan datang perasaan benci dan dendam kepada kita. Jangan tampak di muka. Dia tibai-tibai di kaki, tibai di di tempat-tempat hak daging banyak ni, di pungkong ke apa tu tak apa tuan sekalian. Jangan duk tampak di muka. Pasal muka ni adalah wajah, muka ni adalah mulia. Orang nak tengok di muka. Sama juga macam isteri, tak boleh. Janganlah engkau menghinanya, jangan duk kata kat dia tuan sekalian. Dia pun sama macam kita juga. Hang jalan pergi elok ke, awak sengit sangat, umur 70, kata kat dia, awak kita jalan betul sangat kah? Kita pun jalan pun lebih kurang elemen rosak lah kita pun. Lebih kata kat bini kita pula. Kan balik-balik rumah tengok dia bubuh dengan bedak sejuk bertampung apa semua. Hang ni duk bubuh apa? Botat di muka apa? Botar di muka dia kata. Kita pun lebih kurang sama aja. Kita nak yang terbaik untuk bini kita, kita pun kena baik lah. Boleh faham tuan sekalian? Ni nak bini kita yang mempersembahkan benda baik kat kita, tapi kita tak mempersembahkan benda baik kat dia. Balik duk kena hang kira bau udang ya. Nasib baik dia tak jawab. Yang abang kerja bau tembakau ya. Nasib baik dia tak jawab lagu tu. Boleh faham tuan sekalian? Tak apa nak mau angguk ni pasal apa ni? Kan? Nampak sangat kata tuan-tuan ni, garang. Dan jangan pula engkau membiarkannya kecuali dalam rumah. Maknanya kita jangan lepaskan dia untuk keluar pergi seorang-seorang. Selalunya pergi market, tuan-tuan sekalian, pergi market kan. Kita tinggal di luar, dia masuk dalam pergi beli, kita tak tahu nak beli apa. Kita teman dia sudahlah, bawa lah raga ke apa ke. Biasalah sehari dua tu orang kata, "Ji, pak cerita, kata tak takut bini," kata. Kan kita pun terbakar juga jenis macam tu. Lah kali raga tu kita serbu kepala dia. Tak apalah, tolonglah Ustaz. Macam-macam benda tuan sekalian. Tidak, tolong dia. Itu agama suruh, bukan saya suruh. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Nombor 2. Suami berkewajipan memenuhi keperluan, yang kata keperluan batin isteri itu dalam media habang tuan sekalian. Walaupun hanya sekali dalam masa 4 bulan. Kan? Maknanya dalam 4 bulan tu modal ada ayat sekali. Boleh faham? Ini saya tak mau urai panjang-panjang. Cuma ayat Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, lilladzina yu'luna min nisaihim,
tarabbusu arba'ati ashhur. Nabi kata, Allah Ta'ala kata apa? Kepada orang-orang yang meninggalkan bersama dengan isteri dia, kan, diberi tinggal tak bersama dengan isteri boleh, tetapi jangan lebih daripada 4 bulan. Boleh faham tuan sekalian? Kita ni ialah macam hak bomok ni tak payah buat macam mana dia lah, kan, gagah duk makan kopi Spanyol pun dia tak mau ya. Aku tu duk makan, aku makan sakit kepala, dia kata sakit kepala sangat-sangat, dia kata tak apa tu, saya duk makan lah, kan. Cerita dia abang kepada orang lain menantu kita ke anak-anak kita apa semua, hang kalau nak tinggal isteri hang jaga elok, jangan sampai 4 bulan tu. Pasal zaman Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berlaku, Umar ni dia suka berjalan malam-malam, tiba-tiba dia dengar ada satu perempuan sedang duduk merintih. Perempuan tu kata apa? Andainya tidak ada iman dalam diri aku, nescaya katil ini akan bergerak-gerak. Apa maksud dia? Kalaulah aku tak ada iman, aku pergi cari orang lain untuk memuaskan nafsu aku. Pasal suami dia tu keluar pergi perang. Lepas pada tu Umar tanya anak dia Fatimah, perempuan ni kalau tak dipergauli berapa lama boleh sabar? Fatimah kata kalau saya, dia kata lebih kurang 4 bulan, dia kata 4 bulan tak boleh sabar lah. Okey, kalau 4 bulan tak boleh sabar, Umar panggil semua tentera-tentera dia, jangan keluar lebih daripada 4 bulan. Boleh faham tuan sekalian? Keluar pada 4 bulan jahanam. Kita pun lagu tu lah, kita bukan 4 bulan, 3 minggu pun pening kepala lah, betul lah. Kira duk jelum kepala layak kolah ya. Angkat bala awak je, bini tak ada, dia tahu tu kan, bini tak ada. Kira semayang pun baca tabat, tiba-tiba dia masuk qul huwallah, kan, tu tabat yada abi lahabin wa tab lam yalid wa lam yulad. Itu duk fikir lagu tu lama betul tak betul tak. Orang belakang kata tahu, kata bini dia duk ada di Johor rumah anak dah, betul lah pun. Pakai kasut pun terbalik dah, last kali galas kasut pun celah telinga. Pasal apa? Gila punya pasal. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, yang ketiga, yang ni itulah nak cerita dalam-dalam, tak apa nak sonok lah. Saya skip lah tuan lah, skip lah, boleh tak? Sebab ada cerita dah dalam-dalam ni. Tidur bersama dengan isteri berapa kali, kan, tidur bersama dengan isteri dalam setiap ni apa nama zaman Umar dia buat berdasarkan kepada ayat ataupun daripada surah An-Nisa ayat yang ke-3, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahlah kamu dengan perempuan 2 ataupun 3 ataupun 4. Maknanya dalam ni dia habaq apa? Dia kata tidur bersama dengan isteri sekali dalam 4 hari. Maknanya dalam 4 hari tu mau duduk tidur dengan dia sekali. Kalau kita selalu duduk tidur di luar, contoh hari tu. Ada jenis orang lelaki jenis tidur di luar. Belah kampung saya dulu tidur atas pokok tu aja ni. Atas pokok dia tidur ni, kadang-kadang dah reban ayam, dia jenis begitu. Meninggal dah, dua-dua pun meninggal dah. Kami pergi rumah dia kata apa panggil Tok Su buat dah. Tok Su dah, tak tahu Tok Su orang keluar awal tapi mana dah. Semalam ni dia bukan duduk dalam rumah, dia pergi tidur atas pokok dia tidur. Ada tu jenis-jenis lagu tu. Maknanya dia tak pernah kisah sangat tidur dengan isteri. Mungkinlah kot tak selesa lah kot, betul tak? Dia nak tidur tak boleh, bini mengeroh sikit punya kuat, seorang dengan gorila sakit bini pun. Dia tengok, oi, aku menikah gorila kau orang. Kan? Dia pun lebih kurang, tuan sekalian. Bini dia pun kadang-kadang dia tidur dulu, bini dia tak boleh lena. Pasal apa? Kalau aku gorila, hang King Kong. Dia lebih kurang betul lah. Hang pun lagi teruk daripada aku. Sebab tu tidur berasingan, tuan sekalian. Tidur berasingan ni bukan cuma masalah dia kalau berlaku syiqaq ataupun berlaku sikit bergeseran. Agama kata apa? Agama kata tinggal ke tempat tidur, betul tak? Bini kita ni kalau kita biasa duduk tidur dengan dia, tiba-tiba kita tinggal tempat tidur, dia berasa, "Oh ya awak ni abang aku ni cari-cari mana ni tidur tang mana ni." Rupanya tidur tu dia apa nama bawah kabinet dapur tu duduk peluk tong gas. Lena bagus sejuk tak tangga. Allah kesiannya. Bukan dia panggil, dia pergi ceruk ayam lagi. Yang kata bini pun Allahu Rabbi. Dan dia akan merasa, ish awak lah suami aku tak tidur. Dia akan merasa. Tapi kalau jenis bini apa nama 5 perut 3 serangkai ni, suami duk tidur di luar dengan guruh dengan nyamuk duk bertampak apa semua, dia duk dalam syoknya tidur seorang-seorang, dia lagu duk pelikut belakang pula atas katil seorang-seorang dia. Pasal apa? Pasal tidur seorang-seorang. Tuan-tuan lajak teruk dah tak apa kah? Tak kira tuan-tuan pergi report kat pejabat agama saya kena. Dah okey sikit lagi. Baik. Lepas tu tuan-tuan sekalian, jika isterinya seorang gadis, dia masuk lagi dalam tuan sekalian. Jika isteri seorang gadis, ini kaedah agama ajak apa?
Bila isteri itu kita menikah dengan satu orang gadis, maka suami hendaklah tinggal bersamanya selama 7 hari daripada permulaan pernikahan dia. Ambil cuti 7 hari. Dan kita pun jangan duk main tidur sini pula, hang kena pisah dulu dengan hang nak kena. Biar 7 hari dulu. Tapi kalau menikah dengan janda, dia kata, iaitulah 3 hari daripada tarikh perkahwinan. Biarkan depa 3 hari. Yang anak gadis 7 hari, biarkan depa. Kita jangan duk kacau pula. Ni pergi ambil awal pula, menikah sehari pergi ambil pula. Tak boleh betul. Sebab berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata bagi anak gadis, bagi anak gadis 7 hari untuk duduk dengan dia. Sedangkan bagi janda sebanyak 3 hari. Kemudian barulah ia kembali kepada tempat dia masing-masing. Itu kaedah dia. Boleh faham tak sekalian? Anak nak nikah ke apa ke, ayah cik nak duduk rumah mak mentua wala mak ayah anak kita lelaki. Hang kena duduk 7 hari. Pasal apa? Pasal hang menikah dengan anak dara. Oh ya ke? Kalau cik menikah dengan mak mentua saya, dia boleh gitu. Dah, tu untuk aku. Oh, dia kata gitu pula. Pak dia, tu untuk aku kata. Baik. Lepas tu pula hak suami ke atas isteri dia. Jadi kita sebut tadi tentang hak isteri ke atas suami. Hak suami ke atas isteri. Ni hak isteri ke atas suami. Yang pertama, isteri wajib mentaati suami dalam soal kebaikan dan juga soal yang tidak membawa kepada kemaksiatan. Kan, la ta'ata li makhluqin ala maksiatil khaliq. Agama kata tidak ada ketaatan terhadap makhluk perkara yang boleh buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami suruh kita pakai pakaian yang menjolok mata, dedah aurat dan sebagainya, jangan kita turut. Boleh faham tak sekalian? Apa yang suami suruh buat, kita buat selagi mana tidak bertentangan dengan agama. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Agama kata apa tuan-tuan sekalian? Dia kata apabila kamu mentaati mereka, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Agama kata kepada lelaki, kalaulah isteri kamu isteri hak bagus, jangan duk cari jalan untuk menyusah-nyusahkan dia. Dia dah bagus dah. Sebelum nak pergi kerja, salam cium tangan suami, sediakan makanan di rumah. Tuan-tuan, rupanya orang perempuan ni, sebab saya pun kerja juga, jadi kita duduk sembang-sembang, tengok dengan kawan-kawan ni, tuan-tuan sekalian, hak mana orang perempuan ni, teruk dia dengan stres di tempat kerja. Lepas tu suami balik nak kena layan, lepas tu nak kena layan anak-anak, nak kena basuh baju, nak kena serika, nak kena masak. Nampak tuan-tuan, berat saya dah. Dia tak kerja pun pasal nak tolong suami pun tak boleh nak bagi kepada dia, nak bagi kepada anak-anak. Ekonomi sekarang pun makin lama makin teruk, jadi dia kerja. Bila dia kerja, hak suami ni dia kena faham. Boleh faham tak sekalian? Tak apa nak mengangguk atau ni pasal apa? 2 kali dah tak angguk ni, 3 kali tak angguk, saya tak main dah kampung halaman ni. Tidak, ni cakap pun lebih kurang. Jangan, dia teruk di tempat kerja, kita tak tahu macam mana. Dan kalau dia balik dia merasa rest, kita pula tolong layan dia. Yang tu baru betul. Ni dah kira kita pun tak bantulah dia. Boleh faham tak? Kata Allah, ustaz sebut ni macam lah ustaz bantu. Saya bantu kan. Awak ingat saya leceh sangat kah? Sebab tu bini saya bagi main kampung halaman ni. Kalau tidak, dia tak bagi keluar kampung halaman ni. Contoh tu. Allahu Akbar. Boleh tak nak? Agama abang, bukan saya kata. Agama kata fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna. Kalau dia taat kepada kamu, jangan kamu menyusah-nyusahkan dia. Kita pergi cari pasal. Fikirlah, kalau kita pun sibuk serabut dengan tempat kerja, kita balik-balik rumah, bini lagu duk marah, bini lagu duk fire kita seorang dengan meriam Jerman punya. Kata aku dah lah kena marah dengan bos di pejabat, balik hang pun nak marah kat aku. Tak apalah, kita suara deras, kita boleh terkah dah. Kalau dia macam mana? Boleh faham tak? Orang perempuan boleh faham? Tak apa nak angguk siapa saya bela orang perempuan ni. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah, taat kepada suami. Boleh nak? Yang kedua, seorang isteri wajib menjaga harta suami, rahsia suami, melainkan dia pergi cerita ataupun dia pergi mengadu kepada pihak yang ada autoriti. Pergi mengadu dekat qadi, kata suami dia kaki pukul, suami dia tak jaga hati dia, pergi mengadu dekat qadi, ataupun mengadu kepada orang yang boleh bagi semangat dan juga bagi elok balik keluarga dia. Ni kita pergi mengadu kepada orang yang salah.
Mengadu dekat kak kita, mengadu dekat mak kita. Minta maaf lah, kalau kak dengan mak bagus, silakanlah. Takut mengadu-ngadu kat kak kita tu dia. Aku tengok dah sebelum hang nikah itu ni, aku nampak tak apa elok dah ni hadiah ni. Mampu kita. Mengadu kat mak pun macam tu juga. Hang balik ambil duduk ni yang duduk dengan dia kalau perangai macam tu. Kita pun aku tahu, betul tak? Sakit kita ni. Gaduh, jangan. Boleh faham tak? Baik, lepas tu pula berpergian ataupun bila suami ajak kita pi dengan dia. Ajak pi tempat-tempat yang tidak mendatangkan kemaksiatan, pilah kalau suami ajak. Isteri wajib melayan suami jika mahu bersama dengannya. Ada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Jika satu orang isteri yang berada di atas pelana kuda sekalipun, ketika mana suami dia panggil untuk bersama, maka dia kena tinggal pelana kuda, turun untuk bersama dengan suami. Boleh faham tak sekalian? Orang lelaki dia ada juga waktu-waktu dia ada main angin kus-kus, dia ada kan, angin kus-kus. Mana tahu habis-habis kuliah Ustaz Luqman dia turun pergi cari kopi apa tuan-tuan tu, minum kopi, naik motor tuan-tuan sekalian. Duk ingat ke start dah, rupanya dak lagi. Duk pulih minyak tak berjalan, sebab tak start lagi. Dia jadi panas satu macam, sokongan bomba punya duk bunyi. Kan? Oh, jaga elok. Dia balik rumah, bini pula lagu duk goreng ikan ke apa ke. Dia kata, kat ya bunyi. Kat, dia kata. Bini kita, Ustaz, nak goreng ikan ni. Tak apa, tutup dulu sebelum orang tua ni kena goreng. Jadi, tutup dulu ikan tu. Tak apa, hangit pun tak apa. Lagi orang tua ni kena goreng, habis apa pun tak boleh buat. Oh, tuan-tuan, tak tahulah. Kan? Saya nak kata pun tak kena kan. Tuan-tuan tahu sendirilah macam mana tuan-tuan punya diri tu, tuan-tuan tahulah lagu mana. Lena pun tak boleh, terajang katil pun sakit kaki, macam-macam begitu lah kan. Terajang bantai pun tak kena dia, aku tak boleh lena. Karut lah. Okey, lepas tu pula tuan sekalian, isteri kalau dia nak minta untuk nak buat amalan-amalan sunat, dia kena minta izin kepada suami. Boleh faham tak? Hatta puasa sunat sekalipun, kerana ada hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis sahih, tidak halal bagi satu orang isteri melakukan puasa ketika mana suaminya menyaksikannya kecuali berdasarkan izin dia. Kan kena tanya, abang esok saya nak puasa sunat boleh? Tak apa, boleh, okey. Kalau suami kita suruh puasa sunat tak? Esok kita kena bawa hang jalan apa semua ni? Tak boleh puasa. Kalau puasa juga kita derhaka kepada suami kita. Nusyuz nama dia. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Orang lelaki, sabarlah banyak-banyak dalam menguruskan keluarga. Dan apakah tempat yang boleh kita mengadu? Iaitulah as-salat. Jangan tinggal sembahyang. Tuan-tuan, saya sebagai panel yang duduk jadi temuduga kepada orang nak nikah ni, kan, dulu pun dah lama di kepala batas ni jadi panel. Kadang-kadang kita tanya antara orang hak kita tanya hak nak nikah ni, sembahyang pun tak tuan-tuan. Allahu akbar. Sembahyang pun tak. Suruh baca bacaan sembahyang berterabung. Kan? Semalam tu saya abang di apa nama di Allahumma salli ala Muhammad di mana? Di Baganyong. Saya tanya, hangpa nak sembahyang, kan sesi tu muduga tu dia tanya soalan-soalan basic je, rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa. Saya pergi tanya depa, sembahyang jenazah berapa rakaat? Kawan tu jawab, 2 Ustaz. 2, dia kata sembahyang jenazah 2 rakaat. Hang pernah sembahyang ke? Tu Ustaz, kadang-kadang saya sembahyang juga, kadang-kadang dia sembahyang juga. Maknanya dia ni pengikut ayah pin. Saya kata hang pemurung betul. Sembahyang jenazah mana ada rakaat? Kan? Nasib baik dia tak bertujuan dengan saya. Dia kata ada Ustaz, saya ada buat. Mampus saya. Kan? Saya kata ada 4 takbir, rakaat tak ada. Tu makna dia apa tuan? Budak-budak muda kita kadang-kadang sembahyang jenazah tak tahu. Tu kena balik nak tanya suami, apa nama anak-anak kita tu kena tanya. Kan? Dan saya minta kepada ayah-ayah kita jadi imam di sini pun. Kalau boleh, kalau ada pak depa meninggal, mak depa meninggal, panggil anak tu, biarlah depa jadi imam. Boleh faham tuan sekalian? Hang boleh jadi imam tak? Saya tak biasa, tak pernah jadi imam. Memanglah pak hang meninggal kali ni, bukan meninggal sebelum ni pun. Maknanya kali ni hang nak jadi imam, suruh dia jadi imam. Tapi tuan-tuan rapat sikit dengan dia, takut sekali dia pergi rokok lagi, kita boleh terajang bongkok dia naik balik. Boleh jadi dulu tu. Habis tanya, apa sebab hang rokok? Dia kata tu dia tok imam ngaji tak habis. Kita pula salah. Saya hormat dekat pak saya, pasal tu saya sujud nak rokok dekat dia. Oh pula dekat tu. Boleh faham tak sekalian? Tengok nonton sudah, basic dekat tu sudah. Tak, saya tanya sedih, kadang-kadang suka mengucap pun duk bela, mengucap Allah. Macam mana ni? Okey, boleh mengucap, tak apa, alhamdulillah. Kita tolong asyhadu, dia pun asyhadu alla. Makna apa? Makna tak tahu saya. Allah sedih tuan-tuan sekalian.
Hak main minta ni, nak minta sikit tumbuh duga ni, hak nak menikah ni, hak nak jadi pak ni, hak nak jadi cucu ni, hak nak jadi nak bela anak orang ni. Ya Allah, Wallahu ta'ala alam. Saya tak tahulah macam mana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala peliharalah keluarga kita. Boleh bang tuan? Okey, cukup dekat tu. Boleh? Dekat pukul 9.50 dah. Boleh tak? Tuan-tuan, hak ni pun tak mengangguk sampai pukul orang ni. Pukul 12 kan kan? Pakai berak orang tu lah lagi ni. Baik, satu lagi ada orang tanya saya. Kita duk kata isteri nusyus. Adakah suami juga ada nusyus? Ya, suami ada nusyus. Suami ada derhaka. Bukan dekat isteri saja, suami nusyus. Nusyusnya mana apa maklum? Makna dia derhaka. Boleh suami. Seandainya dia tidak bertanggungjawab dan tidak menjalankan tugas selaku seorang suami, dia nusyus. Boleh bang? Dia derhaka kepada isteri dia. Kan? Maknanya bukan dekat isteri dia sahaja yang kena uqubah, kena siksaan daripada Allah, dia juga nanti akan kena. Itu nama dia derhaka terhadap isteri dia. Dia tak layan isteri dia. Kan, isteri ni kena layan, kena belai dia, kena ucap benda-benda bagus-bagus kepada dia, tapi dia tak sebut benda macam tu, dia juga akan didakwa di hadapan Allah. Boleh faham? Cukup dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, umur panjang, saya akan main lagi insyaAllah ya, tuan-tuan panggil insyaAllah saya main lagi, mungkin dalam 38 tahun lagi. Boleh tak? Melawak cukuplah dekat tu nah. Saya dah panjang sangat lah ni, saya korang marah kat saya semua. Baik, terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid, terima kasih kepada maklum-maklum, kakak-kakak, kepada tuan-tuan, abang-abang, ayah-ayah. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ni tuan-tuan, dia sebenarnya apa yang kita sebut ni benda yang memang kita amalkan, dan mudah-mudahan dia memberikan kembali kesegaran kehidupan berumah tangga ni. Biarlah sama-sama kita dapat mawaddah, rahmah dan sakinah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita masuk ke dalam syurga insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.